selamat hari Sabtu. Selamat pagi bersama saya Daya Bakar dan juga Anwar Afiq dalam Borak Kopitiam. Macam mana hari ni puasa kedua, Anwar? Yes, puasa yang kedua. Puasa kedua. Puasa pertama macam mana? Adakah semua okey? Saya nampak ada macam-macam ragam. Contohnya anak buah saya pagi susah nak bangun sahur. Petang nak lapar dah. Jadi biasalah kalau kita dah lama tak puasa, kita punya perut baru nak adjust kan. Tapi harap-harapnya semua baik-baik sahaja. Yang dah sahur pagi tadi, alhamdulillah. Sekarang ni duduk depan TV tengok Borak Kopitiam. Bagus. Dan insyaAllah kita pun sudah pun masuk ke hari PKP yang ke-39. Satu perkara yang mungkin kita pagi-pagi ni nak umumkan 39 ni bunyi macam alamak lamanya. Tapi kita nak teruskan ceria sebab kita perlu semangat meneruskan kehidupan kita. Dan sebagai satu kegembiraan juga sebab semakin turun kes-kes kita untuk COVID-19 ini. Dan sebenarnya syukur bila kita nak kaitkan tentang COVID-19 ni dengan Ramadan ni sebenarnya boleh saya katakan adanya persamaan sebenarnya Daya. Apa maksud anda? Sebab umpama kita persediaan kita kita tidak buat benda-benda yang buruk ke apa dulu tu kita sudah persiapkan diri untuk Ramadan rupanya. Oh ya betul sebenarnya kalau orang kata sebelum ni dugaan berpuasa ni makan minum dan sebagainya. Tak, sebenarnya sekarang ni kita lagi mencabar. Okey, sebab kita dalam rumah ni kita kena kawal emosi, kawal kesabaran, kawal jari-jari anda yang komen-komen perkara yang tak baik, kawal hati dan sebagainya. Okey? Dan satu sebab bila kita nak kawal hati, kawal perasaan semua ada juga pada kita orang Jepun ni untuk mengawal kita untuk bekerja. Lain macam punya mengawal bekerja tu. Sebenarnya bercakap tentang work from home. Adakah anda work from home? Saya rasa ramai yang tengok ni work from home. Jadi kat Jepun sebenarnya diorang datangkan dengan satu idea sebenarnya. Dengan cerita dia buat macam ada kemah untuk kerja sorang-sorang kan? Betul. Bukan geli hati juga sebenarnya sebab kadang-kadang bila orang post tentang sekarang ni orang bila kerja daripada rumah ni stres sebab apa anak-anak kacau lah dan sebagainya. Jadi orang Jepun buat satu kemah, kita duduk je dalam kemah tu dan mampu untuk lakukan kerja kita bersendirianlah dalam situ. Namanya kemah privacy. Kalau tengok tu macam tadi nampak macam sleeping bag je kan. Dia boleh pilih lah sebenarnya. Kalau anda mengantuk dalam tu pun boleh tidur saya. Tapi tujuan utama adalah untuk bekerja tanpa gangguan. Nak cerita sikit lah kalau harga kemah ni berapa. Anda rasa kat rumah tu berapa harga dia? Mari saya bagi tahulah. Kalau duit Malaysia RM322.74. Tapi dia kata boleh letak meja, boleh letak kursi boleh ke, letak cushion, macam tu. Saiz dia tak berapa besar. Kalau anda tengok ni dilipat, dia nak buka sekejap lagi senang sangat. Lepas tu dia kata senanglah kalau kita nak elak dari gangguan. Tapi saya risau satu je. Apa dia? Anak-anak yang masuk kat dalam. Macam this is mommy and daddy punya tempat nak kemah privacy. Okey, kita orang masuk. Betul. Sebab kita tengok lihat tu contoh gambar. Memang nampaknya privasi kita boleh terjaga kat situ, boleh relax sikit tanpa ada gangguan, nak tengok apa-apa sekalipun lah. Tapi kalau kita waktu Ramadan ni bolehlah kot baca Quran kat dalam tu sekali. Wah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya bila musim COVID ni ada pelbagai invention yang menarik juga kita lihat. Okay? Tapi dalam masa sama sekarang Anwar, saya tak tahulah macam yalah Anwar pun berada di Kuala Lumpur, tapi hujan macam semalam. Hujan daripada tengah hari sampai ke malam ada lagi. Sejuk sejuk je. Jadi apa meraihkan Ramadan untuk saya. Betul. Jadi cuaca macam mana agaknya sekarang? Kita tengok cuaca check, kita tengok Kuala Lumpur, insya-Allah cerah. Ini agak berbeza daripada semalam tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Seterusnya saya rasa kita ke Seremban mungkin. Ya ke Shah Alam? Shah Alam pun cerah juga. Kita nak ke utara sekejap gini. Kita daripada Shah Alam terus ke Ipoh, diramalkannya di Bukit Putih. Okey. Sebab apa tak, sebenarnya bila kita kongsi, macam kita tengoklah Josh Tan pun sama juga. Kalau kita kongsi pasal cuaca ni, sebab hari tu saya dicakap sebab ada orang nak merancang. Dia nak merancang, nak buat apa, aktiviti apa, contohnya basuh baju, nak sidai baju, bila kering, bila basah. Macam ni orang harau apa cerita, ribok petiak. Kota Baru pun cerah. Tapi betul juga Daya, sebab kita nak ramalkan apa aktiviti yang kita boleh buat. Kau nak ambil angin sikit ke, angin tu biarlah cerah-cerah macam Kuala Terengganu ni. Sabar ya. Nak kena tekan sikit ambil angin tu bukan jalan-jalan dia keluar ya. Jenguk keluar rumah tu ambil nafas, tarik turun. Bahaya bagi tahu ni. Pada Raya Melaka pun cerah insya-Allah. Kena ke Soromban. Soromban dengan cerita cerahan memang tak ada masalah lah duk luar tu kau gengkan masin depan tu. Kucing dijangka cerah saya rasa Sabah. Kota Kinabalu. Macam kita punya co-host Sarah berada di Kota Kinabalu. Ya, Sabah.
Okey, Kalau dan kita dijangka tengok pun, hujan. Cuaca pun okeylah tu. Kan ada yang hujan, ada yang betul dan sebagainya. Tapi apa-apa pun perubahan cuaca kita harapnya kita diri sendiri pun teruskan untuk isikan masa lapang kita. PKP ni dah masuk 39 dan akan dilanjutkan lagi kan sampai ke 12 Mei. Okey. Banyak macam-macam kita nak buat. Okey, Ceri, kita jangan, orang kata jangan kira sangat hari. Kalau kira hari nanti kita akan jadi macam tu. Jadi tak apa, tenang-tenang, Counting relax, days tak boleh, okey. Relax. Kalau kita dah berjaya melalui fasa, dah habis fasa 2 PKP, nak masuk fasa ketiga, 4. nak sebut dia macam okey, tak apa. Bersabar, bertenang semua. Kita relax, senyum je dalam Borak Kopi Tiam hari ini. Okey. Oh, lupa nak bagi tahu tadi juga kepada anda semua yang mungkin tak dapat tengok di TV, boleh tengok juga kami di Facebook Live Borak Kopi Tiam. Kalau kongsikan maklumat pun boleh dia hashtagkan kat Borak Kopi Tiam, bagi maklum balas dan sebagainya. Okey, Anwar. Yes. Saya tahu Anwar macam peminat Datuk Siti Nurhaliza juga. Minat Datuk Seri. Saya rasa ramai juga yang tahu tentang dana PKP. Betul. Datuk Siti Satu Nurhaliza. usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza yang itu menghasilkan 500 pakaian PPE untuk hospital, dan satu perkara yang dimaklumkan banyaknya dihasilkan itu tersebut daripada rumah asnaf. Luar biasa sebenarnya satu hasil usaha yang diberikan untuk memberikan kepada frontliners ini. Dan juga ini Datuk Siti pergi ke IJN juga untuk melihat mereka pun menjahit sebenarnya. Mereka melakukan jahitan untuk pakaian PPE mereka, mask diorang sendiri. So ini yang satu perkara yang bagi katakan luar biasa jugalah. Ya, orang betul. besar melakukan kerja besar juga kan. Bila seseorang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar buat perkara yang baik, tentunya bukan sekadar peminat, tapi semua rakyat Malaysia pun bagi sokongan. Jadi Tanya, dan ini kalau anda nampak nak tahu lebih banyak boleh tengok dekat Instagram lah. Okey, kalau PKP Datuk Siti Nurhaliza lain sikit. Dia cakap apa tahu? Peduli, kemanusiaan dan juga prihatin. Itu dia punya tagline lah kiranya untuk PKP, dana PKP ni dilakukan oleh Datuk Siti. Jadi tahniah, kita harap kita akan terus sokong untuk kiranya bantuan-bantuan yang sebegini untuk rakyat Malaysia juga. Betul untuk kita juga kan. Dan satu ciptaan juga lagu, nak cerita satu ciptaan ni juga yang ramai juga orang guna sekarang ni. Apa dia? Sebab demi masa depan kot. Tapi dia menghantui suami sebenarnya. Menghantui saya juga. Betul lah. Orang kata jadi mimpi ngeri. Tak ada, saya ada Thermomix ni, mesin ni sebenarnya. Kalau tanya Daya Anwar, dah tahu lama dah. Oh, okey. Tapi bezanya, bila musim-musim PKP, bila tiap-tiap hari masak, diorang kata tangan lengguh, tak ada idea. Alah. Oh, mesin ni Anwar, memang diorang kata magic Anwar. Mantap. Magic dia tu memang Anwar masukkan je barang, dia boleh siap. Itulah. Dan diorang kata ada menu macam-macam yang kalau tak ada idea, dia ada buku resipi. Contohnya. Jadi tapi yang menghantui tu ya. Tok harga dia tu lah. Tak apa, harga dia masya-Allah. Kalau harga lagi mahal yang motor saya. ada orang kata, kalau sayang saya bang, belilakan saya ni. Suami-suami semua macam Allah, tak apalah, biarlah saya tolong sayang masak kat dapur. Ya, tapi sebenarnya benda ni adalah ikut kemampuan. Tak kisahlah, dan pada isteri jugalah pesanan Daya. Kadang-kadang dalam waktu-waktu begini memanglah kita nak sesuatu tu memang nampak macam best, tapi tengok juga kemampuan suami. Lagi-lagi tak menang tangan juga kan. Anak-anak ramai kat rumah kita pun dah penat, nak ada me time pun tak sempat. So ini je lah, guna je lah apa yang boleh tu, gunalah alat ni. Tengok tu ada mi ni sebenarnya kongsian daripada Nabila Huda. Ya Allah. Nabila Huda dia kongsikan tu dia bihun goreng tu dia. Siap dah. Buat kek pisang. Kawan saya kata boleh. lemonade. Awak masuk lemon, tak payah saya buat kulit. Siap. Okey, jangan kat rumah ni. Daya cakap tu macam real tu. Jom kita pergi cari. Okeylah, tak ada, kami kongsi sebab ini perkara yang dikongsi oleh ramai suami-suami di rumah yang cakapnya menjadi mimpi ngeri untuk membeli mesin itu. Tapi tak apa. Saya bersyukur isteri saya tak macam tu. Alhamdulillah. Nampak? Dia dah bagi hint, jangan minta. Tapi kita nak dengar juga bila dah dapat satu usaha daripada rumah semua ni, ada ucapan daripada luar negara juga untuk Ramadan ni. Sebenarnya Ramadan ni usaha ni daripada Ayana nama dia. Ayana Moon. Sebenarnya beliau juga seorang teman saya, iaitu seorang gadis Korea yang dah cipta nama di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, seorang model juga sebenarnya. Jom kita tengoklah dia punya ucapan salam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayana Moon. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita semua lancar. During Ramadan, do more ibadah dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala will give us more pahala. And don't forget to do many charities as much as you can.
모두들 건강하고 행복한 라마단 되세요. Oh, tu dia. Saya rasa ramai yang macam kat studio dengan kat rumah tengok macam ni. Awak indahnya ciptaan Tuhan, pakai telekong rupa macam tu. Kakak bahasa Melayu. Betul dia cakap bahasa Melayu ataupun dia pandai, dia seorang pandai tau. Dah sangat fasih cakap Melayu, cakap Indonesia sebab dia memang duduk di sini. Tapi saya dengar cerita Ayana sekarang berada di Korea dan adik dia juga alhamdulillah baru saja memeluk agama Islam. Aidin apa? Aidin. So dia first time sama-sama nak puasa. Ya. Okey, untuk yang mereka yang masih single tu jangan mesti lepas ni sibuk pergi cari Instagram Ayana tu kan. Sebab memang dia promote adik dia juga. Dia promote adik dia juga sebenarnya. Dia Aidin Moon. Tu dia. Tak, soalnya menarik bila kita tengok lagi macam yang convert, yang masuk Islam, macam mana cara diorang sambut. Ini Ayana dengan mak dia. Jadi saya rasa patut bagi kita inspirasi bila dia ajak adik dia puasa sama-sama. Kita apa alasan tak puasa? Betul. Tapi satu perkara bila dah dayah bila dah siapa yang nak mulakan puasa, kalau rasa susah dan sebagainya, buat kata Ustaz Don, rujuklah Al-Quran. Kita dengar sikit apa pesanan dia. Ada juga? Ada. Okey, marilah kita tengok. Rugilah siapa tak baca Quran. Tahu tak tahu tu cerita nombor 2. Cerita nombor 1 dalam Quran ni banyak rahsia. Tuan-tuan kalau ada masalah dalam hidup, saya habaq terus terang pada tuan-tuan. Quran ni kan Nabi habaq, siapa nak cakap dengan Allah semayang. Siapa nak dengar Allah cakap dengan dia, baca Quran. Tuan-tuan ada masalah dalam hidup, tuan-tuan balik rumah sat lagi, tuan-tuan pegang Quran, tuan-tuan selak muka surat, baca, akan ada jawapan menyelesaikan masalah tuan-tuan. Dia mukjizat, dia wahyu, dia bukan buku. Dia akan bagi semua jawapan dekat tuan-tuan. Lagu mana saya dapat jawapan, lagu tu juga tuan-tuan akan dapat jawapan dalam hidup. Ada problem, balik, selak aja. Allah akan cakap dengan kita. Dia tahu apa masalah kita. Hak tu Quran. Dulu saya tak yakin. Risau, kalau buka ni tak jadi bah. Semua jadi. Semua jadi. Ikhlas hati, doa, ya Allah bagi aku jawapan. Saya dapat jawapan. Dayah, bila pasal Quran ni sebenarnya Dayah, memang betul. Kita rasa resah, gelisah sebagainya. Kita memang selak je. Kita lihat mana-mana ayat Quran, kita tengok terjemahan dia, kita dah faham. Sejuk hati kita kan. Kita rasa lebih tenang je. Kita lihat apa yang Allah sampaikan kepada kita. Dah cukup dah. Betul. Sebenarnya bila bercakap tentang bulan puasa ni sebenarnya banyak dia punya keberkatan, dan bila bercakap tentang Al-Quran, saya faham ada di antara anda yang kata macam, ya Allah dah lamanya tak buka Al-Quran. Baca pun macam bertatih-tatih, slow, kan sangkut-sangkut. Sebab itu pahala lebih berganda, lebih banyak sebab kita usaha. Start dengan satu ayat, lazim pun tak apa. Betul. Tapi saya paling suka bila kita mencintai dan mendalami maksud. Saya kalau sekarang ni, macam dulu saya baca je tau. Tapi bila sekarang ni saya macam, nak tahu apa cerita dia. Sama macam kalau contohlah kita kenal orang, bila kita dapat tahu tentang hati budi dia, baru kita jatuh cinta. Al-Quran ni lagi banyak kali jatuh cinta kalau faham. Betul. Lagi-lagi kita selak satu persatu. Lagi terserlah kenikmatan iman tu, terasa macam, oh my goodness. Terasa macam syoknya hidup ni. Dah syoknya ada Al-Quran ni. Syoknya. InsyaAllah boleh. Try Ramadan slowly. Tak apa. Baby step. Slow pun tak apa. Tapi jangan kita lepaskan peluang kita bulan Ramadan ni, okey? So kita mulakan Ramadan ni dengan gembiranya dengan Ramadan. Yeah. Dan satu juga kita nak mulakan juga kegembiraan sedikit apabila kita dapat tahu kes pulih melebihi, kes baru terus direkodkan untuk kita tahu daripada perkembangan COVID-19 ini. Jadi bilangan kes kes pulih COVID-19 melebihi kes jangkitan baru terus dicatatkan apabila 121 kes pulih dan dibenarkan keluar wad diumumkan hari ini semalam berbanding 88 kes baru. Jadi ini menjadikan jumlah kumulatif
kes pulih sepenuhnya dan dibenarkan keluar wad adalah sebanyak 3,663 kes atau 64.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Satu perkara yang Dayah saya rasa memang cukup seronok sebab kerana bila disampaikan benda ini adalah satu hasil usaha daripada kerajaan kita, hasil frontliners kita. Dan Dr. Nur Hisham pun memaklumkan bahawa jumlah yang kes yang masih aktif boleh jangkitan adalah 1,932 kes. Mereka pun sudah pun diasingkan dan diberikan rawatan. Jadi slowly kita semakin elok kan. Dan dalam masa yang sama kita juga jangan ambil mudah. Jangan ingat macam dah banyak elok ni. Bolehkah kami keluar? Tak boleh. Tak boleh. Saya waktu-waktu sini kita kena lagi perketatkan. Kita lagi macam you know what? Kita tengah lawan sekarang ni. Dan macam hashtag pun kita mesti menang. Kan insya-Allah. So terima kasih juga kepada semua frontliners yang bertukus lumus yang telah lama mungkin tak jumpa family dan sebagainya. Pengorbanan anda sangat kami hargai. Jadi teruslah anda semua boleh pantau. Nampak tu kita boleh buka page Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tahu live update setiap hari pun banyak kan. Kita boleh tengok statistik di Malaysia, berapa jumlah kes yang meningkat ataupun dah dirawat. Dan sedih juga sebenarnya bila kita pun dah maklum ada juga satu kes kematian lagi semalam yang menambahkan jumlah di Malaysia 96 kes kematian. Namun dengan itu kita harapnya kita terus semangat untuk melawan COVID-19 ini dan terus maju. Sebab apa? Kita dapat tahu adanya budak IPT pun nak balik dah ni. Betul. Cerita pasal budak IPT yang mungkin macam berita baik lagi-lagi mak-mak dengan ayah tunggu anak nak balik kan. Yes, iaitu tentang di IPT sekarang ni pelajar-pelajar boleh mula pulang pada estate ni. Itu 53,000 pelajar. Tapi ini berlaku secara berperingkat lah ya. Dan jadi kerajaan memang benarkan perantara pulang pelajar IPT awam dan swasta, politeknik, kolej community di bawah KPT termasuk di Sabah dan Sarawak bermula estate secara berperingkat seperti yang saya katakan. Dan katanya membabitkan kira-kira 85% ataupun lebih kurang 53,000 pelajar yang membabitkan kepulangan ke kawasan zon hijau. Dan perjalanan tu katanya daripada pukul 9 malam hingga 9 pagi untuk kita elakkan kesesakan dan pergerakan besarlah pada waktu siang. Dan katanya peraturan pulang ketika PKP ni masih berkuat kuasa membabitkan penuntut yang tinggal di kolej dan kampus kediaman. Serta yang menyewa dekat luar juga. Okey, boleh balik rumah nanti. Sabar-sabar. Okey? Tapi ada susulan yang 15% ada yang tak nak balik juga. Bukanlah nak cakap diorang ni tak nak balik sebab apa, tapi kerana mereka pentingkan mungkin untuk lakukan peperiksaan dan juga adanya internet untuk ulang kaji. Sebab penting juga perkara macam ni bila lihat mereka nak ulang kaji dan sebagainya. Kokok balik rumah, ada kampung tak ada internet ni, tak apalah, duduklah di universiti masing-masing sebab masih dibekalkan persediaan makanan juga kelengkapan semua masih disediakan untuk mereka. Dan untuk ibu ayah yang masih risau tu, insya-Allah mereka masih merindukan anda di rumah. Okey, itulah berita tentang IPT Anwar. Okey, dan seterusnya tentang rider tak layan geng ponting puasa. Jeng. Jeng. Bila bulan puasa ni ini isu lain pula. Sebelum ni kalau rider asyik hantar makanan ke rumah, tapi apa maksudnya rider tak layan geng yang ponting puasa ni Anwar? Kalau mereka nak maklumkan bila adanya permohonan ataupun ada delivery dan sebagainya, mereka tidak mahu menghantarlah kepada mereka yang nak ponteng. Geng plastik hitam. Plastik hitam katanya. Geng-geng plastik hitam ni dikata memang tak layan lah. Walaupun letih, nak panas, nak meredah perjalanan jauh ni, diorang kata diorang pun tetap berpuasa. Kenapa nak layan orang yang culas puasa ni katanya. Bagusnya katanya macam patah barang pun kena lalui sekatan jalan raya macam pengguna jalan lain. Jadi takkanlah nak gunakan laluan tikus nak hantar dekat geng plastik ni. Diorang pun ada garis panduan majikan yang nak kena dipatuhi. Ini dekat sini kita namakan sebagai integriti ataupun tanggungjawab. Alright. Tapi kita nak patah balik sedikit tentang susulan perkembangan COVID-19 juga ni daripada rider ni. Kita nak juga maklumkan siapa yang ingin memohon untuk balik atau berentas negeri mestilah melalui pegawai permohonan mesti terkandas di kampung. Bukan macam ni Allah SWT. Permohonan untuk pergerakan rentan negeri hanya untuk mereka yang terkandas di kampung yang mahu pulang ke rumah mereka. Contoh mereka di luar Kuala Lumpur, masa diorang dah balik sebelum PKP, diorang terkandas di sana, mereka perlu memohon daripada polis untuk pulang.
pulang balik contohlah, ke KL. okey, Macam saya tu. simplifikanlah. Contoh anda balik Kedah, balik kampung sebelum PKP bermula. Kita balik nak lawat mak ayah, tiba-tiba PKP dikuat-kuasakan. Jadi anda tak boleh pulang. Tapi of course you nak balik rumah, you balik. Jadi dibenarkan sebenarnya. Tapi dibenarkan untuk masuk ke zon hijau saja. Tapi kalau yang perlu juga sebab mereka ada urusan sebagainya, kena minta kebenaran daripada pegawai polis. Okey. Yang rumah balik kampung tu tidak Okey. Dan seterusnya kita nak cakap tentang Sultan Ibrahim. Doa rakyat dikurniakan keberkatan dan kerahmatan. Dan katanya Sultan Ibrahim Iskandar menyifatkan Ramadan kali ini suatu kelainan yang tak pernah dirasai sebelum ni. Ialah susulan dengan pandemik COVID-19 kan. Dalam muat naik di akaun Facebook, rasmi baginda bertitah bangsa Johor yang beragama Islam khususnya tak dapat berterawih dan laksanakan ibadat lain di masjid seperti biasa. Manakala bangsa Johor yang lain secara amnya pula tak dapat menikmati bazar Ramadan yang dinanti-nantikan. Titah baginda lah. Ya, jadi inilah waktunya untuk tingkatkan amal yang sebaik-baiknya. Jadi kepada semua rakyat Johor, ini adalah apa yang dikatakan oleh Sultan Ibrahim dan doa beliau supaya rakyat ni semua dikurniakan keberkatan dan juga kerahmatan. Ya, lagi-lagi Ramadan ini, siapa yang berdoa pada bulan Ramadan ini insya-Allah mustajab. Dan lebih untuk kita waktu inilah kita banyakkan teruskan berdoa supaya kita Malaysia terus hidupnya dengan kembalinya seluruh dapat kembali hidup yang seperti normal ataupun lebih baik lepas ni. Yes, kan? sebab orang kata new normal, kita kena adapt. It's okay, tak apa, kita sama-sama, okey? Alright, itu. Okey. So, tapi yang terakhir kita nak kongsikan ada yang sedikit kesedihan sedikit yang mana kucing kepada almarhum Ashraf Sinclair telah mati. Iaitu Tony dia katakan, yang dikongsikan oleh Bunga Cinta Lestari, iaitu isteri kepada arwah, berkongsi bahawa Tony ni sebenarnya kemurungan sebenarnya. Bila Ashraf dulu tak ada dah, dia mencari-cari tuan dia. Dan ini dia sudut nak ceritakan bahawa haiwan ada je psikologi cinta dan rindu juga kepada tuan dia. Dan bukanlah dia sakit, tapi sebabkan tak nampak, tak jumpa, dia murung lalu tak makan dan maka itu dia pun tak sihat lah. Dan kita kongsikan ni macam yang Anwar cakap, kita nak cakap macam kalau siapa yang ada kucing, ada binatang peliharaan, dia mesti tahu perasaan ni. Kalau tuan pun boleh rindukan dia punya kucing dan sebagainya, kucing pun faham. Macam yang kita tengok ni, ialah saya rasa semua pecinta kucing dapat merasakan yang sama. Sebab bila saya baca komen-komen kat bawah, semua cakap saya ada kucing, saya faham apa perasaannya. Begitu. Tapi itulah, kita saja hari ini dalam Delima kita kongsikan daripada pelbagai aspek. Tentunya tentang COVID-19 dan juga berita-berita yang sama yang orang bincangkan. Dan kita akan teruskan lagi Borak Kopitiam dengan pelbagai bingkisan yang mungkin buat anda macam patutnya memang aku tak boleh miss tengok Borak Kopitiam. So kalau tak nak tengok, tak nak terlepas daripada apa yang kita kongsikan, tunggu lepas ni. Kita akan kembali dengan pelbagai info lepas ni. Yes, kita rehat sekejap. Dayah, tahu tak bila COVID-19 ini, Ramadan ini, banyak kita kaitkan tentang memberi kan? Banyak memberi, tak kisahlah apa, beri harta ke, beri makanan ke, bagi sokongan lah, doa pun boleh kan? Beri senyuman dan sebagainya. Betul, tapi namun sedih baru-baru ni lah, sedih lah sebab kita dapat tahu ada satu insan yang paling sehebat bagi saya. Dia banyak memberi bantuan, berikan daripada frontliners, bagi bantuan kepada riders, berikan bantuan kepada asnaf dan sebagainya, iaitu Ustaz Ebek Liu. Jadi kami kongsikan iaitu aura Ustaz Ebek Liu sampaikan dakwah menjadi idola masyarakat. Bagi saya dekat sini, Ustaz Ebek Liu adalah seorang ikon saya boleh katakan yang membantu mereka-mereka di luar sana tanpa mengira agama ataupun bangsa dan tidak pernah membeza-bezakan antara satu sama lain. Yang beliau sampaikan adalah mesej kasih sayang, kebaikan. Dan saya tak tahu untuk anda yang melihat di rumah, setiap kali saya melihat video-video Ustaz Ebek Liu, ia hanya buat saya rasa lebih bersyukur, buat saya rasa nak buat kebaikan, buat saya rasa macam, ya Allah, banyaknya orang dekat luar sana yang saya kena bantu dan kehidupan saya, alhamdulillah, lebih banyak kemudahan yang Allah bagi. Betul. Jadi sejujurnya bila saya tengok terlalu banyak
komen-komen ataupun ada teguran-teguran yang mengatakan kenapa Ustaz Ibn Liu, apakah niat Ustaz Ibn Liu. Saya rasa macam niat di sebenarnya memang antara manusia dengan Allah, bukan kita kerja manusia untuk menghukum. Macam ni dah, semuanya berbalik kepada hati. Kalau kita tengok sesuatu tu dengan perspektif yang baik, bila kita tengok kebaikan, kita rasa, ya Allah, kalau Ustaz Ibn Liu boleh tolong orang, aku pun kena tolong orang juga. Kalau kita tengok daripada segi sudut itu. Tapi kalau kita tengok daripada segi sudut yang macam, kenapa dia kena buat, kenapa kena tunjuk sebegini dan sebagainya. Beliau adalah seorang yang bertanggungjawab kepada masyarakat, kepada kita untuk bagi inspirasi. So for me, it's very simple. Kalau hati kita baik, kita tengok sesuatu yang baik, kita jadi motivated, Alhamdulillah. Dan saya harap Anwar, rakyat Malaysia, kepada anda yang melihat, jadikan Ustaz Ibn Liu sebagai seorang yang banyak memberi kebaikan. Kalau tengok video-video dia, nampak? Ini kita lihat video ni supaya tidak dinafikan, memang timbulkan banyak spekulasi lah apabila kita memberikan bantuan, kita berkongsi di social media. Sebab apa? Ramai orang akan adanya pandangan masing-masing. Adanya pandangan yang mengatakan sedemikian. Tapi nak katakan Nabi SAW mengajarkan kita untuk bersangka baik. Seandainya ingin melakukan teguran ke, seandainya nak berikan apa-apa, bagi tahu secara diam-diam je lah. Tak perlu nak secara publik dan sebagainya. Sebab saya percaya insan yang ini adalah orang yang melakukan kerja baik, maka kita tegur pun cara yang baik. Yes, maksud Anwar macam teguran tu maksudnya to critic someone atas kebaikan yang mereka lakukan. Itu bukan kerja kita, bukan kerja kita juga untuk tentukan apakah niat seseorang tu. Kalau orang buat baik, kita support. Rakyat Malaysia, we are better than this. Kita patut sama-sama buat kebaikan sebab kita tengok orang buat baik. Itu je, simple sahaja. Betul. So kita nak satu lagi nak kerja yang baik ni, nak kongsikan bersama kita di talian, iaitu Puan Hajah Latifah Sidek. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Amboi, ceria. Sihat. Saya dengar suara Puan Hajah Latifah, saya pun turut ceria sekali. Aduh. Semangat, Puan. Puan Hajah, macam mana, sihat tak? Alhamdulillah, sihat walafiat. Selamat berpuasa hari kedua hari ini. Sama-sama. Sama-sama lah, kita sama-sama puasa. Bagus. Kerana kebaikan juga kita berada sekarang. Ya, sedang betul. berkumandang. Yes, jadi Puan Hajah Latifah adalah pengarah komunikasi media pasukan sukarelawan penyelamat kecemasan dan juga perubatan bakti Malaysia. Jadi tadi saya dengan Anwar bercerita tentang kebaikan dan sebagainya kan. Sebab kita jaga kita support kita. Jadi boleh terangkan tak juga sejak bila persatuan ni diwujudkan dan jenis-jenis bantuan yang diberikan, Puan? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih pada pihak TV3 yang telah memberi laluan kepada kami untuk memberi sedikit gambaran dan juga penjelasan mengenai aktiviti yang dijalankan oleh pasukan sukarelawan penyelamat kecemasan dan perubatan bakti Malaysia atau ringkasnya PSP KPBN. Kita panjang sangat kita sebut PSP je lah. Okey. PSP ni dah diwujudkan sebenarnya dah 8 tahun, genap 8 tahun bulan ni. Dan oleh kerana sekarang ni kita berada dalam suasana yang begitu luar biasa yang terpaksa kita hadapi di seluruh dunia, bukan kita saja. Jadi terpanggil oleh PSP yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Utama Diraja Dr. Saha Yahya dan timbalannya Datuk Syida yang begitu rajin menjalankan misi. Kita wujudkan misi bantuan makanan bermula 3 minggu yang sudah sampai sekarang. Alhamdulillah, misi bantuan makanan yang kami buat ni dah berjalan sebanyak 36 segmen di seluruh Malaysia lah, termasuk di Selangor. Jadi di Selangor, di Kuala Lumpur merupakan tempat yang terbanyaklah memandangkan bilangan yang terjangkit dan terkesan daripada COVID-19 ni memang banyak di Selangor dan di Kuala Lumpur. Jadi saya juga selaku ketua penyelaras misi bantuan di Selangor khususnya di tempat tinggal saya di Shah Alam. Memang dahsyatlah ya, ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, termasuk bilangan asnaf yang sedia ada. Jadi sekarang ni bilangan dia sudah semakin meningkat. Jadi mereka ni memang memerlukan bantuan. Jadi kerana itulah pihak PSP ni terpanggil untuk sama-sama membantu kerajaan, membantu juga NGO-NGO yang lain macam Ustaz
tadi tu, kan kita sama-sama turun padang, kita membantu mereka. Okey. Ini saya ni bersama ibu-ibu tunggal, balu-balu di Shah Alam. Ya, alhamdulillah. Puan Hajah nak tanya, bagaimana kita nak memperolehi dana bantuan daripada PKP ni? Macam mana diorang nak terima dana dan diedarkan kepada siapa? Oh, sebenarnya kalau macam di Selangor sendiri, saya menghubungi pihak surau-surau ataupun di masjid-masjid. Kerana di surau-surau, di masjid-masjid ini juga terdapat bilangan senarai nama asnaf dan juga mereka yang layak untuk menerima sumbangan. Bukan kita sebarang-sebarang ya. Jadi ini di surau ni, di surau Seksyen 20 bersama pengurusinya, mereka lebih tahu, lebih arif siapa yang layak, yang wajib kita bantu sekarang ni. Jadi dengan kerjasama pihak surau dan pihak masjid, jadi kita tak suka sebenarnya untuk menyampaikan bantuan. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak PKNS, Perbadanan Kemajuan di Selangor, begitu banyak membantu ke arah ini. Mereka memberikan sumbangan barangan dan juga kewangan untuk menjayakan program misi bantuan ni di Selangor. Dan juga saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang terdiri daripada pegawai-pegawai pesara wanita. Kami bergabung tenaga ni. Wow. Wonder Woman. Tenaga, ya. Walaupun dah pencen, tapi kami memang kami bersemangat, kami keluarkan duit pencen kami sikit. Masya-Allah. Membeli beras, tepung, gula, minyak dan sebagainya untuk membantu mereka. Baik, okey. Puan Hajah Latifah, kita nak tahu juga macam bila bercakap tentang bantuan dan siapa yang terlibat ni, tadi dah cerita kan. Berapa kerap bantuan ni dihulurkan? Ya. Berapa kerap? Dia ikut keperluan. Ikut keperluan. Sebab apa? Kita nak menyumbang, kita juga menerima sumbangan. Jadi kita kena, sebelum kita memberi, kita mencari. Jadi bila ada pencarian, ada dana, ada sumbangan daripada kawan-kawan, daripada masyarakat. Jadi duit tu kita akan belikan barang. Jadi apa yang kita harapkan, semoga kita mengharapkan juga kalau ada dana daripada pihak kerajaan lagi cantik kan. Ini sebenarnya semua ni adalah sumbangan kita. Kita mencari. Jadi dari kita untuk kita, dari rakyat kepada rakyat. Hebat. Jadi Puan Hajah, nak tahu juga macam mana pula? Ini ibu tunggalnya yang sedang kita dapat ni. Oh, ibu nampak tunggal, ada anak OKU, hidup sendiri, tak bekerja. Sebelum ni jual kuih je. Bayangkan kalau kita tak bantu. Ya, betul. Puan Hajah, nak tahu juga, ini kawasan bila tengok gambar-gambar semua ni bantuan ni di sekitar mana? Di Lembah Kelang saja ke? Tidak, ini gambar yang ada saya bermakna di Shah Alam. Di Shah Alam lah. Di Shah Alam, contoh ya, 2 hari sudah saya pergi Masjid Seri Muda di Seksyen 25. Di situ aja senarai yang layak menerima seramai 498 orang. Oh, ramai. Itu satu masjid. Jadi maknanya yang terkesan memang banyak yang perlu kita bantu. Oh, okey. Ini di Seksyen 20, Shah Alam. Itu baru satu seksyen tau. Okey, nak tahu juga macam sekarang bila nak tengok berapa banyak lagi bantuan yang diperlukan. Kan tadi katanya untuk memberi kita mesti ada dana. Kalau ikut sekarang lah Puan Hajah Latifah kan buat kira-kira kan. Berapa banyak lagi bantuan yang diperlukan untuk lebih banyak membantu mereka di luar sana? Sebenarnya ini macam sekarang ni dah macam laut tanpa sempadan. Jadi kalau kita alu-alukan kalau ada orang ramai. Contohnya untuk masa terdekat ni sebab kita kedai baju pun tutup kan. Ya, betul. Kedai baju tutup, yalah kita nak raya. Jadi saya mengharapkanlah kalau ada masyarakat yang ada baju raya cantik-cantik sikit tu, kalau nak sumbangkan kami sanggup terima, kita akan bagi kepada mereka yang memerlukan. Baik. Dah tak cantik pada dia tapi masih cantik pada kita. Kan? Okey. Puan Hajah, nak tahu juga kalau contoh kami yang tadi contoh nak hantar barang tu semua, kita boleh hantar bagaimana macam mana? Nak hantar makanan semua, duit ke? Sumbangan. Boleh hubungi saya 013-350-4484. Lagi sekali, saya nak tengok SIM ni. 013 Ya? 350 4484. 4484, okey. Ataupun nanti saya boleh peringkat lain, negeri-negeri lain, kita boleh sambungkan menerusi ibu pejabat kami. Ibu pejabatnya di Ceras ya. Jadi kita boleh salurkan kepada presiden kita. Jadi presiden kita ni memang prihatin orangnya. Tak apa.
bersedia untuk membantu orang ramai, Aha. kan? Ya, ya. Tapi itulah kita mengharapkan juga orang yang berada, orang yang berkeupayaan membantu, silakan. Okey. Ini dia. Yes, betul. Bantuan makanan. Yes. Jadi Puan Latifah, saya dengar cara Puan bercakap kan, memang penuh dengan Betul. semangat. Orang kata girl on fire. Macam tu. Girl on fire, mama on fire. Mama on fire. Jadi teruskan usaha mudi dan teruskanlah sebarkan kebaikan. InsyaAllah kami di Baro Kopitiam serta rakyat Malaysia memang terus menyokong insyaAllah. Semoga Puan Ya, Hajar dengan Alhamdulillah. semua ahli semua dalam keadaan yang kesihatan yang baik Yes. semua. Alhamdulillah, amin, amin. Okey. Luar biasa kerja ni kan. So teruskan bersama kami di Baro Kopitiam. Terima kasih Puan Hajar kerana bersama kami. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Farah dan kru TV3 pagi Yes. ni ya. Okey. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Semangat Dahsyat saya. betul. Ni sebenarnya bila semangat ni sebenarnya adalah orang yang sentiasa ada positif. Nak bagi nak bagi kan semua. Dia punya positive vibe, ke kiri ke kanan semua. Jadi Macam Daya. Macam saya. Alhamdulillah. Okey, jadi itu kita bercerita tentang, saya seronok bila cerita tentang kebaikan yang kita nak sebarkan ni. Betul. Dan seterusnya ada cerita apa dia, Noah? Satu kebaikan lagi juga. Satu kebaikan yang mana orang sekarang ni kalau nak memberi pun dia kena diam-diam pun boleh juga. Sebab apa? Ada penderma misteri yang mendermakan satu alat yang cukup mahal sebenarnya. Yang berupa RM148,000. Satu mesin ni adalah yang dikatakan untuk mengkaji ataupun menganalisis apakah ada kandungan COVID-19 ataupun senang cerita dia boleh kesan DNA lah. Satu mesin ini dihantar ke Sabah untuk digunakan ketika kita buat saringan. I see. Saringan. So siapa-siapa yang ingin nak saringan digunakan alat ini. So alat ni memang tak nafikan lah, it's a biomedical machine, memang mahal. So ada seorang penderma yang tidak mahu dikenali, dia telah menderma dan menghantar daripada Kuala Lumpur sampailah ke destinasi di hospital sana. So itu yang dia. Tengok harga tu RM148,000. RM148,000 ya. Wow. Yo, Okey, ini of course lah ada satu bantuan yang begitu baik. Ya. Kan bukannya senang untuk dapat bantuan sebegini kan. Terus sedebuk RM148,000. Sedebuk. Jadi siapa saja anda, terima kasih kami ucapkan. Sama ada anda menderma atau memberi secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, semuanya digalakkan oleh Islam. Betul. Kalau kita nak tahu lagi perkembangan lagi, kongsi-kongsilah kita orang. Mana tahu ada yang lagi penderma-penderma nak bagi kita kan. suka nak tahu. Okey kan. Alright. Dan Right. seterusnya bercakap tentang kebaikan dan sebagainya, tentu kita ada seorang frontliner Yes. yang kita rasa macam penting untuk kita berbual dengan beliau. So kita ada di talian iaitu Dr. Siti Sarah Yaakob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia doktor pagi-pagi hijau warnanya. Doktor, ya. samalah warna kita semua bertiga. Samalah warna kita. Okey. Jadi Dr. Siti Sarah Yaakob merupakan pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kesihatan awam, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi Anwar dengan saya nak borak-borak sikitlah dengan doktor. First nak tanya dia, doktor sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Nampak Macam mana? betul, nampak penat ke? Tak ada penat tak. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Masih Macam semangat. mana Daya dengan Anwar? Macam mana? Sihat? Nampak Okey, ceria pagi ni. Alhamdulillah. Saya bila Dayah ni saya memang ceria sikit. Sebab Dayah ni macam selalu memberikan tenaga sebenarnya. Allah. Lain lagi berbadan dua macam ni. Allah, Anwar. Dua kali tembak. Alhamdulillah. Okey, jadi doktor, kita nak cerita sikitlah tentang senario COVID-19 di Malaysia sekarang. Macam mana doktor perkembangannya? Okey, saya rasa pun banyak semua pendengar pun dah tengok statement by kenyataan media oleh yang berbahagia Datuk Dr. Hisham. Saya rasa Datuk Hisham setiap hari semua orang menunggu-nunggu pukul 5 petang. Ya. Semua dah bersedia di depan televisyen kan. Okey. So, setakat semalam 24 April jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 5,691 kes dengan jumlah kes aktif adalah sebanyak 1,932 dan daripada keseluruhan kes ini 64% iaitu sebanyak 3,663 kes telah sembuh dengan semalam mencatatkan sebanyak 121 kes sembuh. Dan kes baru adalah sebanyak 88 kes dan kita satu kematian telah dilakukan semalam dengan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 96 kes.
Baik. Okey. Okey, doktor, saya just nak tanya-tanya, bila kita dah masuk Ramadan kan, harapnya kes tu pun makin baiklah kan. Tapi bila Ramadan ni pun ramai saya pasti untuk buat minta untuk makanan buka puasa kan, ada minta delivery dan sebagainya. Macam mana kita nak pastikan penghantaran ataupun kita nak kurangkan risiko penyebaran COVID-19 ni melalui pesanan makanan ni? Boleh tak doktor kongsikan? Itulah sebab apa, bila kalau sebelum ni ada bazar Ramadan, ada banyak sumber-sumber yang kita boleh dapatkan bekalan makanan kan. So bila berpuasa ni perut lapar, tengok semua benda nampak sedap kan. Betul tu, betul. Semua nak dibeli ya. Semua nak beli. So sekarang ni adalah salah satu daripada langkah yang telah disarankan oleh kerajaan juga adalah untuk membeli lebih, mengoptimalkan pembelian dalam talian. So kita pun nak rakamkan berbanyak terima kasihlah kepada kita punya abang-abang runner, Foodpanda, GrabFood semua kan. Okey. Jadi mereka ni pun adalah salah satu daripada elemen penting juga. Jadi kita mahu pastikan keselamatan dan juga kesejahteraan kesihatan mereka lah. Okay? Jadi kita harapkan mereka pun masih dapat mengamalkan semua langkah-langkah pencegahan supaya dapat mengelakkan jangkitan kepada diri mereka dan juga kepada masyarakat jugalah. Okay? Betul. So harapnya diorang dapat memastikan social distancing ataupun penjarakan sosial itu masih diamalkan. Elakkan semasa nak mengambil makanan daripada pengeluar ataupun bekal makanan tu, elakkan daripada mass gathering kat sana pula lah kan. Ramai kat sana. Okey, sampai lupa dah jumpa kawan, lupa 1 meter jarak tu, social distancing tu. Ya, betul. Betul tu doktor. Sebab macam secara jujurnya bila Dayah sendiri pun dah buat pesanan, memang abang-abang rider ni semua memang bagus tau. Dia memang buat social distancing dan saya rasa kita juga sebenarnya bila kita ambil makanan tu, naik rumah kita terus basuh tangan. Betul tak doktor? Itu the best lah. Jangan harapkan satu pihak, kita kena semua kita jaga kita. Gitu. Betul. Kita mesti sama-sama. Kita teguh, kita mesti menang. So sama-sama pembekal rider dan juga Foodpanda runner, lepas tu kita lah sebagai klien ataupun pelanggan. So elakkan daripada sentuhan. So make sure kita sentiasa amalkan penjagaan diri, basuh tangan, penggunaan hand sanitizer dan sebagainya. Okey. Doktor, lagi satu kan, bila saya dengan Anwar selalu tengok Instagram kan, tengok bila cakap tentang frontliners, bila pakai PPE dengan berpeluh-peluhnya, kerja, tidur pun mungkin tak tidur, penat dan sebagainya. Jadi macam mana tu kita nak pastikan keadaan doktor-doktor, semua nurse yang bekerja di barisan hadapan ni semuanya baik-baik saja. Lagi-lagi bulan puasa kan, maksudnya tenaga lagi banyak guna kan. Okey. So itulah sebagai frontliner, saya rasa generally kepada semualah, termasuk kami di Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kita punya sahabat-sahabat kita di agensi lain juga kan yang terlibat, seperti Jabatan Bomba, PPH dan sebagainya. Okey, yang penting adalah kita mesti jaga diri kita juga dulu. Amalkan cara hidup yang sihat, makan makanan yang seimbang semasa bersahur dan juga apabila berbuka puasa. Okay? So make sure kita ambil makanan yang seimbang, ada karbohidrat, protein yang cukup, makanan yang berserat tinggi dan banyak minum air. Dan yang Dayah cakap tadi, mungkin ada yang tak dapat tidur dan sebagainya kan. Okey. So bila kita kurang tidur, kalau Dayah sendirilah dengan Anwar, kalau kurang tidur mesti rasa macam cranky kan. Grumpy, cranky. Sakit kepala. Sakit kepala. So tidur dan rehat adalah satu keperluan yang penting lah. Maka katalah bila kita tidak bekerja, pastikan kita mendapat rehat dan tidur yang cukup.
Ya, maksudnya dalam erti kata lain, dalam kita menjaga orang, kita pun kena menjaga diri. Jadi pesanan ini saya serahkan kembali kepada Dr. Siti Sarah. Kami doakan supaya doktor dan juga teman-teman seperjuangan diberikan kesihatan yang baik, diberi keberkatan dan pahala berganda-ganda bulan puasa ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih doktor bersama kami. Assalamualaikum. Satu Baik. pesanan yang rasanya memang khusus jugalah untuk kita semua sebenarnya. Sebab dia tanya Fika, bila Ramadan ni kita mesti kena bangun awal untuk bersahur. Jadi tidur kena jaga. Jangan duk melangut tengok TV. Saya tahu siapa duk melayan movie sekarang. Alamak. Marah nampak ya Abang Anwar. Awak ada anak mana boleh layan? Tak. Saya jaga waktu tidur. Dan sekarang ni kita jaga waktu rehat. Jaga waktu rehat. So kita nak berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Setia bersama Borak Kopi Tiang. Lihat serinya wajahmu, ayunya sentuhmu buatkan kamu jadi pilihan. Aku milikmu selamanya, kan ku jaga kau sepenuhnya. Bina cinta berdua, mata bertentang mata, hati turun ke jiwa, jatuh cinta. Pilihlah aku untuk cari pedoman dalam hidupmu, kan setia padamu selalu. Baby, I want you. Pilihlah aku, akan ku belaimu seumpama ratu. Sayangkan ku janji padamu, takkan ku sia-siakan dirimu. Kau punya kunci hatiku untuk mewarnai indahnya bahagia yang tercipta. Mata bertentang mata, hati turun ke jiwa, dan jatuh cinta. Pilihlah aku untuk cari pedoman dalam hidupmu, kan setia padamu selalu. Baby, Ceria bila dengar lagu macam ni pagi-pagi. Macam kita rasa macam tergerak je, motivasi ni. Saya macam saya tergerak nak jogging. Saya ingat macam tu. Tak, sebenarnya lagu macam tu dibuat kita rasa macam jatuh cinta lagi dan lagi. Gitu. Sebenarnya kita akan bersama dengan penyanyi lagu itu kejap lagi. Tapi sebelum tu kita nak cerita pasal ni lah, Anwar. Adakah anda pengguna Zoom? Saya guna sebenarnya. Saya guna. Awak guna? Saya buat kelas ngaji saya guna Zoom. Awak tahu tak? Atau apa? Famous kan ni, viral orang cerita pasal akaun Zoom. Kena godam. Yelah, betul dan lah. jual di pasaran gelap. Itu yang seram ni. Saya macam nak guna ke tak lagi ni Tapi dimaklumkan memang bila dimaklumkan di berita lah yang mulai popular sejak pandemik COVID-19 ini mula. So dapatlah tahu ramai yang menggunakan servis video conference melalui apps Zoom ni lah. Dan dikatakan daripada 250 juta pengguna seluruh dunia adalah 500,000 akaun Zoom telah digodam dan dijual di pasaran gelap. Saya tertanya-tanya lah yang digodam dan dijual tu, saya tak tahu apa konten dalam conversation Zoom tu. Tapi kalau macam Anwar, saya rasa mengaji semua tu insya-Allah lah. Tak ada apa-apa lah tu Anwar. Tapi saya pun risau lah pula, saya dah bagi tahu saya guna. Satgi dia check saya, habis Tak apa, dia nak belajar mengaji, saya ajar mengaji sekali. Betul. Dan saya bercakap tentang musim COVID-19 ni, saya tak tahu kalau anda di rumah pun banyak baca juga, saya tengok memang hackers mungkin di 24/7 memang dekat depan komputer, ada banyak masa untuk hack macam-macam jenis apps. Betul. So whatever it is lah, just
kita nak cakap jaga privasi anda, susah sebab diorang hack juga kan. Jadi hati-hatilah dengan apa-apa perkongsian anda. Mungkin boleh kata kita doa. Satu doa yang boleh kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Saya rasa semua tahu doa ni memang kita dapat dilindungi daripada kezaliman ataupun dan sebagainya lah. Tapi namun keceriaan-keceriaan kita kita teruskan juga kan. Walaupun kita nak doa tu janganlah takut. Kita teruskan keceriaan kita juga kan. So sebab kita nak ceria-ceria ni ada juga kita bersama ni dengan itu iaitu seorang jejaka handsome. Dia sekarang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum. Apa khabar? Danish. Hai? Engage pula Danishnya. Engage lah pula. Mungkin daripada Borneo ni mungkin susah sikit. Tak apa, kita akan dapatkan dia kembali sebab kita nak ceritakan bahawa ramainya artis pada waktu ini memberikan satu kerja-kerja, menghasilkan kerja-kerja untuk motivasi, memberikan lagu kan. Lagu-lagu. So macam contohnya dia ada lagu baru sebagainya. Tapi sebelum kita nak dengar lagu ni, seronok tak kalau dapat dengar lagu tu dalam kereta kan, naik dalam kita bawa kereta tapi tak dapat naik kereta keluar sekarang ni. Pergi kerja boleh lah. Kenapa awak kaitkan dengar lagu dengan nak pergi naik kereta? Sebab sekarang ni ada orang buat penghantaran, dia naik kereta Ferrari. Naik Ferrari yang maksudnya delivery. Dia buat kerja dia naik Ferrari. Wah, ini lain macam. Tapi betul lah. Musim COVID ni macam-macam benda yang tidak kita sangkakan boleh terjadi. Ya, hatta makanan guna Ferrari Betul. Sebab ni bila dia membawa makanan buat penghantaran melalui Ferrari ini iaitu F430, dia membuatkan semua siapa yang nak menerima hantaran itu seronok. Sebab tak nafikan mereka dia cerita bahawa 95% perniagaan drop lah sebenarnya. So melalui cara ini mungkin nak naikkan semangat orang untuk melihat kereta Ferrari, dengar brum-brum. Dah lama tak dengar brum-brum ya kot. So dapatlah kot dengar ini. So tak dapat naik tengok pun jadilah. Dapatlah. Okey. Tapi itu bercerita sajalah, kita kongsikan benda-benda yang tular sekarang yang orang share. Itu salah satu yang menarik lah. Tapi seperti yang dijanjikan, tadi kita call balik Danish. Okey? Danish, ada di Sabah kah tu? Danish. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi mana Danish pergi? So Danish apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Sibuk ke? Tak, okey je. Okey je. Kat Sabah kira Kak Sabah dengan mak ayah lah kat rumah. Betul? Dengan family semua. Okey. Okey, Danish nak tanya, Danish daripada kat Sabah tu memang sejak daripada PKP 1 ke? Dari first lagi. Sebab ni nak balik KL before PKP lagi. Saya start dekat Sabah. Okey, tapi ada hikmah dia dekat situ, dapatlah duduk dengan mak ayah, betul tak? Betul. So saya happy juga. Tak adalah Danish kena masak sendiri, betul tak? Betul. Family kan. Dengan family juga. Ya, betul. So Danish, macam mana perjalanan sepanjang PKP ni? Apa yang rasanya, bolehlah bagi pandangan sikit apa Danish buat, apa perasaan? Kat rumah tu apa, dengan cerita dah banyak lagu dibuat. Betul ke? Okey, so far okey lah. So saya happy dengan family. Dan saya banyak luangkan masa dengan family. Dan also buat lagu juga. Kalau tak ada masa nak macam keluar, mungkin kita tak boleh keluar. Buat lagu, itulah masa saya untuk macam kita entertain diri sendiri. Yep. Okey, kalau cakap pasal buat lagu kan, Danish kan, selalunya orang yang buat lagu ni dia akan buat lagu melalui pengalaman. Ada yang putus cinta, ada macam ni, pilihlah aku. Maksud macam dia merayu kat perempuan tu, pilihlah aku, menjadi teman, gitu kan. So lagu-lagu yang Danish buat kebanyakannya lagu berkisarkan apa? Okey, lagu ni memang tak ada kena-mengena dengan kisah hidup saya. Sure ke? Ya ke? Ya ke? Itu yang pastilah. Kita dulu. Okey, lagu ni actually dia nak pikat hati perempuan tu lah daripada lagu ni. So basically dia buat lagu ni untuk perempuan tu. Okey. Jadi perempuan tu dah terima ke belum, Danish? Tak tahulah macam mana. Berahsia dia. Siapa yang nak pikat hati perempuan tu gunakan lagu ni. Macam tu. Faham. Memberikan sumbangan daripada lagu. Baguslah Danish kan. Sebab ni pun kita tolong orang. Yep. Dan Danish, selain daripada awak buat lagu juga, dalam musim PKP ni saya tengok banyak artis yang collaborate dengan artis-artis lain untuk buat lagu sama-sama. Macam Danish sendiri, mungkin ada apa-apa nak dikongsikan juga? Okey, baru-baru ni saya ada rekod lagu dengan banyak artis, termasuk Fatina Fifa juga. Tajuk lagu tu Jatuh Cinta. Dia dekat YouTube sekarang. Alright. So macam mana penerimaan dia macam mana? Bila musim PKP ni, adakah orang lagi banyak hit button play untuk dengar ke macam mana?
Ya, sebab macam sekarang ni orang banyak pakai phone kat rumah. So, views tu cepat juga lah naik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So inilah peluang dia, inilah masa dia Ni peluang dia. Cuma kalau macam bab nak buat pelancaran lagu semua, kita tetap boleh buat event kan. So, kita terpaksa macam promote by online je lah. Social media apa semua. Syukurlah ada online ni kan, betul lah Danish Ya, betul. Platform sekarang memang sangat berguna lah. Sebab semuanya fokus dekat situ kan. Sebelum tak ada aktiviti kat luar. So ni kita sedang mainkan lagu With You ni, kita lihat. Kalau Danish boleh tak ceritakan sikit tentang With You? Walaupun memang ramai, ada Naim Daniel, ada Ismail Zani semua kan. Danish boleh tak ceritakan sikit tentang lagu ni? With lagu You. ni actually it's about Syria punya orang lah yang mereka tengah menghadapi kesusahan. So kita macam buat lagu ni untuk beri semangat kepada mereka. Dan untuk encourage orang untuk buat donation. Syria punya website. Okey, macam Dennis sendiri ada tak mungkin family atau kenalan-kenalan yang terlibat dalam COVID-19 ni? Mungkin frontliners atau sebagainya, ada tak, Dennis? So far tak ada. Alhamdulillah. Cuma dekat Sabah ni kira makin okey lah. Ya? Kurang. Okey. Danish, just tanya, tadi apa lagu With You ni tentang Syria? Syria. Oh ya ke? Saya bila tengok video klip ni, saya ingat macam mati-mati dia macam sebenarnya macam evergreen untuk COVID-19 pun dia terkena juga sekali. Macam kita mendoakan. Dia macam saling mendoakan, berikan sokongan. So memang khususnya pada perjuangan di sana lah ya. Ya, kira kita macam support orang untuk bagi macam moral support lah. Siapa yang cipta lagu ni? Omar K, Firdaus Ahmad dan also Mas Dewangga. Omar K ni mantap lah. Lagu-lagu ni bagus. Lupa. Okey. Alright, terima kasih banyak untuk kongsikan tentang lagu With You tu kan. So nak tahu juga macam Dennis kat rumah kata tadi yang kami tahulah fakta-faktanya, makan tak ada masalah, ibu masak. Lepas tu buat lagu, okey? Lagi apa lagi aktiviti yang Dennis buat yang mungkin bermanfaat yang orang bagi idea orang untuk boleh buat macam Dennis kalau kat rumah juga. Apa lagi Dennis? Ya, selain daripada makan, tidur, bangun, saya juga macam kekalkan saya punya fitness level lah. Saya workout juga dekat rumah. Cuma macam sekarang ni bulan puasa ni agak susah sikit. Kalau tak makan, so saya terpaksa workout after tarawih kat rumah. Gitu. Tapi maksudnya still every day Danish akan workout jugalah. Masih boleh, ya. Danish, kita betul-betul nak buat benda tu, kita bukan cari asal, kita cari jalan. Danish, ni tengok tingkat ni apa Danish buat apa dengan debu-debu tu? Buat apa? Nak angkat berat ke? Sorry? Sebab kita orang tengah tengok ni, tengok Danish angkat benda berat lah, slow steady masuk. Kapur untuk macam bagi grip kita punya rangan lah. Dan kita bar, dumbbell apa semua. I see. Lain macam senaman kau Lain macam Sebab kalau saya, bila saya tengok macam debu kat tangan, saya terbayangkan buat roti canai ke, buat donat. Rupanya bukan. Salah. Okey. Bagus lah. Jadi saya rasa benar. Ini memang something yang untuk semua penonton Borak Kopitiam juga, wherever you are, boleh ikut Dennis juga. Dennis ada ke share dekat Instagram ke, dekat Insta Story ke, ada ke? You buat exercise? Kalau workout punya ni, tutorial semua. Ada saya buat macam set schedule workout saya lah dekat Instagram, ada saya post. Bagus lah. Untuk supaya orang boleh ikut jugalah, nak encourage orang buat benda sama. Bagus lah Danish. Okey, depan ni Anwar confirm ni ikut. Saya sebenarnya dah lama dah buat. Tak ada. Memang tak adalah nak debu-debu kapur-kapur tu. Kalau kapur-kapur ni anak saya pun nak main kapur juga tengah. Okey, Danish, boleh tak sampaikan pesanan terakhir kepada peminat dan semua rakyat Malaysia untuk sekarang ni? Pada semua, walaupun Ramadan tahun ni agak berbeza sebabkan musim PKP ni, tapi jangan risau, benda ni pasti ada hikmah dia. Just stay at home, stay strong, stay healthy and stay clean. Itu saja. Yes, terima kasih banyak Dennis. Kirim salam sama orang Sabah Boleh. Boleh tak? Okey. Alright, Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama Danish, apa yang beliau lakukan. Maksudnya sebab orang selalu tanya macam, kan kalau artis ke, anak seni ke, macam mana dia nak perform? Dia sekarang tak boleh. Ada banyak aktiviti boleh buat kat rumah yang bermanfaat, yang still boleh reach kepada peminat-peminat. Dan satu perkara yang perlu kita syukuri adalah adanya social media tersebut kan, ada internet dan sebagainya. Itu membantu orang yang kerja di rumah untuk buat kerja lagi kan. Dan kalau Danish ni, kalau kiranya macam pendatang baru punya
baru kan. Of course, kalau ada yang baru, mesti ada yang lama. Kan, kerana kita katanya ada pesanan daripada Datuk Sheikh ya. Oh, iyalah. Kita dengar sikit boleh? Itulah, jom kita tengok. Aku terjaga dari lepas, sana sini orang tak ada, semuanya duduk di rumah, pulanglah. Kita perang lawan corona, berdoa mesti menang, jangan ke sini dan ke sana, pulanglah. Stay home. Okay, sebab flying kiss ni kan? Saya ambil Datuk Sheikh. Tapi Datuk Sheikh daripada kat Paris sekarang. Yes, Paris, everybody, and still can sing in Santo Malaysia. Jadi, yelah, kalau cakap tentang musician ni, di mana saja mereka berada, mereka akan berkarya. Dan sebagai seorang anak Malaysia, saya bangga kan, sebab walaupun di Paris masih menyanyikan lagu, fikirkan tentang keselamatan dan juga apa orang kata berkarya. Lagu tu kena mengena dengan COVID-19. Yeah. So kita harapkannya dia terus selamatlah di Paris sekarang ni. Di Perancis sebenarnya pun meningkat juga kes di belah Europe pun sebenarnya. So kita harap Datuk Sheikh pun sihat-sihat dengan keluarga di sana. Sebab kita di sini pun menantikan juga. Satu perkara, kita nak terbang balik ke Sabah balik kot. Nak terbang balik tak? Kau mau terbang ke Sabah kembali? Saya nak terbang sebab saya minat satu itu kain songket. Kain songket. Anwar Afiq. Wow, Anwar Afiq, sebab awak, saya rasa kita bawa ke awak seseorang lah. Boleh. Kita bawa ke anda seseorang yang Saya nak kain songket arif. daripada Sabah. Yes, kita ada Puan Raiza Matsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sihat. Khabar baik. Macam mana di sana? Okey? Alhamdulillah kat sini semua okey. Seperti biasa PKP dilanjutkan. Tapi operasi macam saya masih operasi di rumah biasa lagi lah. Tu orang katanya work from home all the time. Yes. And actually lebih banyak masa saya boleh siapkan kerja saya dengan anak-anak. So it's positif jugalah. Ya, bagus-bagus. Tu maksudnya cara penerimaan Puan tu yang positif. Maksudnya kerja kat rumah banyak masa. Alhamdulillah. Saya nampak kat belakang tu macam cantik baju tu. Ini kita punya songket semua, jaket-jaket yang saya pernah hasilkan. Saya sebenarnya hasilkan songket ni baru je. Songket saya pun sama ada daripada tenunan asli ataupun menggunakan mesin jaket. I see. Okey. Okey, nak tahu juga bila cakap tentang songket kan. Kiranya wow, songket orang kata wah jadi jaket, cantiknya, uniknya kan. Jadi macam mana katanya baru masuk dalam menghasilkan songket ni. Macam mana dapat idea tu sebenarnya? Idea tu sebenarnya pada tahun 2017 saya start buat bisnes. Tapi bisnes masa tu kecil-kecilan saja, lebih fokus kepada pakaian wanita. Tapi pada 2018 saya terfikir saya nak buat something yang saya minat. And kebetulan saya minat jaket dan saya minat songket. So saya gabungkan kedua-duanya, songket dengan jaket, maka terhasillah songket jaket seperti yang anda nampak sekarang ni. Cantiklah, saya suka. Sebab dia unik kan. Betul. Kalau Puan, kalau yang kita lihatnya ni memang semuanya hasil tenunan Puan seorang saja ke ataupun ramai, ada satu tim ke? Oh, tak. Saya tak buat songket. Saya bukannya menghasilkan songket. Kita ada usahawan dekat Sabah ni, alhamdulillah pada tahun 2019 ya, terima kasih kepada Kraft Tangan Cawangan Sabah. Saya telah diberi pendedahan tentang songket Sabah. Sebenarnya Sabah mempunyai songket. Wow. Okey.
songket Sabah ni dia berlainan sikit ya. Kita gunakan banyak motif-motif Iranun dan usahawan yang membuat songket ni pun hanya buat di rumah sahaja. Wow. Okey, Dia di Kota Belud, di pendalaman, bukan di bandar. Jauh tu, susah nak pergi ambil ke hasil tenunan tu. Masuk ke dalam dalam sejam macam tu lah. Tapi perjalanan tu saya rasa berbaloi lah bila saya tengok Sabah mempunyai satu hasil kraft tangan yang menarik, iaitu songket yang kebetulan saya minat sendiri. So dia betul-betul membuka jalan untuk saya. Alhamdulillah. Wow, saya sejujurnya first time dapat tahu yang Sabah sendiri ada songket dan baru tahu dekat lokasi dekat Kota Belud tu. Sebab saya pun nak sampai Kota Belud tu. Oh ya ke? Itulah saya katakan, saya dapat peluang ni, saya sangat bersyukur dapat masuk ke Borak Kopitiam. Sangat-sangat terima kasih. Sebab saya nak bagi tahu orang juga, Sabah ni punya songket. Songket dia tak sama macam songket-songket yang lain ya. Sebab kita guna benang kapas dan dia sebab kalau kita tahu tenunan ni dia punya kain lebih padat, benang dia lebih padat. So penjagaan tu lebih mudah dan senang sebenarnya daripada menggunakan yang musyid. Itu yang baru saya nak tanya tu, sebab songket kan orang cakap kita kan penjagaan dia kena rapi dan sebagainya kan. Tapi macam Sabah ni senang nak jagalah. Memang senang lah sebab sebab tak dekat kan, kalau tak PKP hari tu boleh saja saya bawa jaket ni, so boleh nampak. So kalau kita tengok dekat sini memang saya pegang ni pun dia tunjuk memang sikit. Padat, sangat padat. Oh, okey. Boleh kalau kau. And then motif pun kalau tengok motif Iranun, iaitu kaum di Sabah. Okey. Iranun So maksudnya corak tu, itu Iranun tu namanya corak. Yes, dia punya corak ni, yang motif ni. Memang satu jenis saja ke Puan Reza? Apa dia? Dia punya corak tu Iranun memang satu saja ataupun ada pelbagai lagi sebenarnya? Dia ada pelbagai corak. Cuma kebanyakannya kaum Iranun. Sebab dia yang dihasilkan di Kota Belud. Okey, faham. And then kita ada juga bukan songket, dia dasta, tenunan dasta. Kita ada rungus, kita ada kadazan. Seperti yang ada dalam video saya bagi tu, dia ada satu jaket rungus. Saya ada buat bomber jaket juga menggunakan kain rungus. Wah, unik tu. Ala kebaya pula tu. Bomber jaket tau, jangan main-main. Itulah. Okey. Dan Puan Raiza, macam mana perkembangan kalau perniagaan sekarang ni dalam waktu PKP ni? Macam mana kita nak menjahit ke penerimaan sebagai tempahan? Ada tak sekarang ni? Okey, saya memang bisnes online. So dari segi nak buat bisnes online ni, alhamdulillah saya tak ada kesukaran lagi. Cuma dalam masa ni memang sebab produk saya ni bukan keperluan asas. Kuasa pembeli dah bertukar kan, lebih kepada keperluan asas. So memang sedikit sebanyak memang perniagaan saya terjejas sekarang ni. Sebab orang lebih kepada barang-barang makanan, barang-barang keperluan. Tapi alhamdulillah saya masih teruskan promosi. Saya lebih banyakkan buat video sebab alhamdulillah like I said, kita kat rumah so kita banyak masa kita buat video. So bila saya buat video, orang lebih suka, orang lebih banyak menanya dan saya dapat banyak tempahan. Tapi tempahan pun saya buat selepas PKP lah. Yalah. Alhamdulillah, maksudnya effort tu kan dilipat gandakan. Okey, nak tahu juga bila tengok tadi nampak macam ada bag juga ya. So ada. Cuba tunjuk sikit. Ada yang macam cantiknya. So ada macam clutch ada. Ni bag apa ni? Ini sebenarnya handmade ya. Kita anyam. Ini bag bag tangan ribu-ribu. Ini ribu-ribu? Beg tangan ribu-ribu. Tapi harga dia taklah beribu. Okey, ini sebenarnya bukan saya punya. Saya hanya bantu promosi saja sebab ini daripada kraft tangan Sabah. Dia sanggup meminjamkan saya dia punya semua jaket-jaket yang pernah saya hasilkan sebelum ni untuk fashion show sebenarnya. So dia kirimkan semula sekali dengan beg-beg kraft tangan.
Cuma yang saya punya beg songket semua saya dah hantar ke vendor. So tak ada dalam tangan saya. No wonder sebab saya tengok dalam video tadi saya macam geram je tengok beg songket yang cantik-cantik tu kan. Sabar. Ramadan. Kita geram je. Nanti kita PM. Boleh. Okey, baik. Sebenarnya dalam musim COVID sini sebenarnya kami pun memang mendukung peniaga-peniaga lagi-lagi yang melibatkan kiranya hasil anak tempatan sendiri. Jadi terima kasih Puan sudi kongsi dengan kami iaitu tentang tenunan songket Sabah dan sebagainya. Kami doakan supaya semuanya baik-baik sahaja. Okay? Amin. Okey. Semoga terus berjaya. Terima kasih Puan Fitia menjemput saya. Sama-sama. Moga terus berjaya Puan. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, dahsyatnya. Saya pun tak betul lah ada songket Sabah. Okey, sekarang ni saya tengah fikir ni nak cari design apa. Sekarang kita rehat dulu sekejap lah. Lepas tu kita kembali lagi. Daya fikirlah beg apa-apa kita nak rehat. Jangan pergi mana-mana tau. Janji. Kan saya dah kata, kalau rehat ni memang sekejap je, tak sempat nak buat apa. Pindah tempat je sempat. Sempat fikir tak beg apa nak beli, apa songket semua tu? Tak sempat. Tak Tak sempat, apalah, kan? nanti kan Perempuan kata... memang macam ni. Ambil masa lama, pening kepala. Okey, saya kena dengar lagu Gemilang. Gemilang? Bolehlah kita saksikan. Okey, saksikan. Gemilang. Memang kita Gemilang ini satu imbauan untuk kita terus berjaya walaupun ada pandemik ini. Betul. Lagu ni sebenarnya sangat semangat. Tapi bila saya tengok ada animation kat belakang tu, buat saya rasa lagi macam menarik je. Dan tak semua orang sebenarnya boleh menjadi kreatif begitu. Macam saya daripada kecil sampai sekarang yang saya gerti buat lukis orang lidi, lepas tu lukis gambar macam matahari kat tepi dengan laut. Itu je. Lebih baik kita dengar sebab ada di talian yang pakar yang telah menghasilkan seni tersebut itu iaitu Artotois. Ya ke? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, masya-Allah. Dah first time dapat tengok muka. Selama ni kita tengok siapa je tu, ada watak tortoise di situ. Yes. Jadi kalau sebenarnya untuk anda semua yang di rumah, anda lihat dua jejaka, cuba senyum sikit. Kedua-duanya. Dengar tak? Dengar tak? Okey, mereka ni adalah Muhammad Ihsan Kamarudin dan juga Muhammad Ikhwan Kamarudin, iaitu pelukis ilustrasi tular Artotois. Jadi untuk anda berdua kalau nak tahulah, Dayah sebenarnya memang dah follow sebelum hari ini pun karya-karya anda, dan ramai orang repost lagi-lagi bila COVID-19 ni. You guys punya hasil-hasil memang macam out of the box sikit lah bagi saya. Nice. Sebab kita lihat bagaimana mereka hasilkan nukilan. Siapa yang nak tahu boleh tengoklah dekat Instagram Artotois, boleh saksikan bagaimana hasil karya mereka cukup unik. Cuma saya nak tanya satu soalan. Mana satu Ikhwan? Mana satu? Saya Ihsan. Itu Ihsan. Okey, cantik. Baru dapat tahu kan. Kantoi dah. Inilah dia wajah di sebalik seni Artotois ini. So kita nak tahu macam mana seni tu datangnya kepada Artotois tu. Kenapa panggil tortoise tu? Artotois ni sebab dulu kita orang ada satu tim yang namanya macam kura-kura. Lepas tu orang ingat kura-kura ni macam kura-kura. Okey, jadi kami ambil nama kura-kura tu, tukar pada English, tambah art, jadi Artotois. Macam tu hasilnya. Dan saya rasa ini baru semua orang tahu tau. Sebenarnya Artotois ni dua orang, tapi kartun kan macam satu je
kan gambar kartun tu satu, jadi orang tak tahu dua orang sebenarnya. Dan okey. Memang kami jadikan satu watak je lah mewakili Ataturk. Baik. Okey, nak tahu juga macam bila tengok you guys punya posting kan, macam agak kerap tau. Yeah. Jadi macam mana dapatkan idea untuk hasilkan satu ilustrasi tu? Idea tu. Sebenarnya kalau idea ni sebenarnya dia datang secara spontan. Kebetulan musim PKP ni kami ada banyak masa sikit untuk kami follow berita perkembangan tentang COVID kan. Jadi macam dari situ juga kami dapat idea, kami masukkan, jadikan jadi ilustrasi dan kami cuba sampaikan ikut perspektif kami lah. Dari komik. Okey, daripada sudut perspektif tu ada tak ramai tak yang sebenarnya menerima lukisan hasil daripada Ataturk ini sendiri? Sebab ada ke yang macam mengentam macam apalah main lukis-lukis pasal keadaan sekarang ni? Ada tak? Ada. Alhamdulillah setakat ni penerimaan netizen pada karya-karya Ataturk alhamdulillah banyak yang positif. Okey, alhamdulillah. Maksudnya setakat ni orang kata kalau dalam bahasa lain kecaman lah. Kalau ilustrasi pun diorang nak kecam juga, saya pun tak faham kenapa lah kan. Ekon dengan Ihsan. Okey. Itu ada banyak. Cuma mana yang rasa kritikan tu membina kami ambil. Yang mana negatif atau jenis provokasi tu kami abaikan juga. Okey, Ekwan dan Ihsan, nak tanya juga, pernah tak korang terfikir gambar yang ilustrasi yang anda kongsikan ni ramai orang repost, lagi-lagi selebriti lah, kiranya satu Malaysia lah. Pernah tak terfikir macam penerimaan tahap macam ni? Kalau ikutkan memang kami sebenarnya tak terfikir, tak terjangka benda ni akan dapat sambutan macam ni. Lagi-lagi kalau tengok kementerian, PM semua tu pun bagi feedback dekat kita orang punya awal. Jadi macam lagi buat kami lebih semangat untuk kami berkarya lah. Ya, betul. And bagi saya jangan stop lah, sebab memang saya tunggu tau setiap kali apa lagi next yang korang selalu post. Okey? Okey. Nak tahu juga macam daripada hasil semua ni, macam mana korang melukis? Siapa yang lukis orang kanan kiri semua tu? Sebab macam kan banyak selalu tunjuk pasal ni pegawai tu. So dua orang yang melukis ni macam mana? Untuk lukisan sebenarnya saya seorang yang buat. Cuma cuma Ikhwan ni dia akan saya akan bagi part untuk grafik, ada editing apa semua tu dia akan part dia. Maksudnya orang kata memang memerlukan lah kiranya. Saling memerlukan. Saling memerlukan. Animasi dia okey, mantap. Sebab macam patutlah nampak macam tengah fikir. Ni motion ni siapa yang buat? Betul. Okey, dan lagi satu kan bila tengok korang punya arts ataupun ilustrasi kan, macam semuanya ada message dalam satu page sahaja, which is benda tu sangat susah tau nak buat. Ada tak macam Iko atau Ihsan bila dah buat kan rasa macam macam tak berapa best lah, rasa kita patut tambah lagi. Ada tak? Memang. Kalau ikutkan ada yang macam banyak ilustrasi kita orang sebenarnya ni pun banyak yang kita orang pun rasa macam tak kena. Soal ada masa tu apa semua dah. Tapi ada juga macam yang kita dah post, ada ramai yang cakap ini tak patut pun kita orang terpaksa macam delete balik. Ada je tu. Ya ke? Selalu karya satu tu ambil berapa masa? Berapa lama? Bergantung pada konten juga. Kalau konten tu simple, tak heavy sangat, dalam 10 ke 15 minit macam tu lah. Laju. Okay. Laju tu. Itu 15 minit tu Daya jalan pergi dapur, balik masuk bilik. Itu je yang dia percaya buat. Okey. Iko dengan Ihsan, nak tahu juga macam sekarang ni kan musim PKP, semua orang kat rumah kan. Mungkin ada yang macam best kan kalau boleh lukis macam diorang, macam Ataturk ni kan. Tak ada buat kelas online ke? Nak belajar illustration ke? Buat masa sekarang kita orang masih belum terfikir lagi sebab benda tu perlukan persiapan yang rapi. Kalau kita pun nak bagi yang kelas yang sama-sama berkualiti, bermanfaat untuk netizen. Jadi insya-Allah next time kita orang akan buat lagi. Nampaknya macam Borak Kompeten bagi idea kat korang yang buat kelas, takut lepas ni orang cari je Ataturk nak kelas online. Itulah sebab pasal kelas ni. Tu hasil kita dah ya. Tu handsome tak kita? Handsome. Awak handsome boleh lah. Saya comel lah. Okey, ini adalah karya ilustrasi untuk Borak Kompeten. Itu Anwar yang pakai topi tu saya oleh Ataturk. Jadi Ataturk kita tahu ramai orang happy akhirnya dapat tengok muka anda berdua. So dia kata, jambu juga sebenarnya boleh tahan.
Kita nak dengar juga sebagai kata terakhir, sebagai semangat sebagainya. So kita dah dengarkan sedikit daripada Ikhwan dan Ihsan. Ucapan untuk rakyat Malaysia ke untuk COVID-19 sekarang ni? Kami ingin menyeru semua rakyat Malaysia supaya patuhlah segala arahan pihak berkuasa, duduk dekat rumah, selalu jaga jarak sosial dan amalkan kebersihan diri. Kita perlu beri kerjasama lah untuk kembalikan Malaysia kepada normal. Untuk dengan cara ni pun kita boleh jadi hero lah. Betul. Anda kalau orang kata frontliners, korang apa tahu? Korang hero ilustrasi. Kalau ikut cakap tak dengar, tengok gambar tak faham juga, tak tahulah. Okey. Dia pun banyak bagi pesanan juga melalui ilustrasi. Yes, terima kasih banyak-banyak. Keep up the good job. Teruskan lagi buat ilustrasi best-best, okey? Bye. Okey, alhamdulillah. Wah, seronok. Dalam keadaan macam ni memang dalam Ramadan ini ramai memberikan sumbangan dan sebagainya. So harap kita pun terus memberikan bakti. Dalam Ramadan ini inilah peluang untuk kita mengait segala kebaikan dalam dunia kita. Okey, tambahkan pahala masing-masing bulan Ramadan. Stay safe everybody. InsyaAllah esok kita jumpa lagi dalam Borak Kopitiam. Saya Daya Bakar. Saya Anwar Afiq. Assalamualaikum. Stay safe, stay home. I will be with you forever with you. Senyumanmu lambang tabah, sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarmu, walau apa kau mampu. Fahami rasa ini, kena ramai yang berdoa. Kita kan terus bersama, walau apa berlaku, insyaAllah. Usah gentar, takkan jiwamu terbiar. Oh, dengan kasih sayang ini, Tuhan pasti akan menemani. Kau pasti selalu dalam